Assalamualaikum. Bulan kami akan membentangkan tentang tajuk liberalism dan saya akan membentangkan tentang pengenalannya. Liberal ialah perkataan yang berasal daripada Latin liberalis yang membawa maksud kebebasan atau liber yang membawa maksud bebas atau bukan hamba. Pemikiran liberal ini mempengaruhi pelbagai aspek. Sebagai contohnya dari segi politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya dalam sesebuah tamadun. Liberalism ini mempunyai ideologi yang menolak pembatasan ataupun had, terutamanya dari segi keagamaan dan juga pemerintahan. Kerana di dalam aspek politik, ideologi liberalism memiliki pandangan bahawa kesamaan hak dan kebebasan individu adalah hal yang paling utama. Dari segi agama, Islam juga mengajar manusia untuk menghormati perbezaan bangsa, budaya dan latar belakang, selagi mana ianya tidak menjejaskan pemikiran kita dan kepercayaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana juga terdapat dalam Al-Quran, surah Al-An'am ayat 108 yang membawa maksud, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dan ketiadaan pengetahuannya. Seterusnya, Islam juga mengajar kita untuk berhati-hati apabila bertemu dengan pendapat yang berbeza selagi mana ianya tidak menjejaskan akidah kita. Dari sudut ekonomi, liberalis ialah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada sesiapa sahaja untuk mengerjakan kegiatan ekonomi mereka. Sebagai contoh yang digunakan, sistem ekonomi liberalis ini adalah tiap orang bebas melakukan aktiviti perekonomian dan hak yang sama untuk mempunyai alat produksi. Mereka juga mempunyai hak untuk saling berusaha dan bersaing sesama mereka. Dan yang terakhir ialah pendidikan. Dalam pendidikan juga terdapat pendidikan yang dinamakan sebagai pendidikan liberal. Ini terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama ialah trivium. Trivium ini memfokuskan kepada tata bahasa, logik dan seni retorika, manakala quadrivium memfokuskan kepada aritmetik, geometri dan muzik serta astronomi. Seterusnya, liberalism, sejarah perkembangan. Perang saudara pada tahun 1642, England adalah negara pertama mengamalkan liberalisme sebagai sistem politik. England berjaya membina satu bentuk kerajaan mengiktiraf kuasa dan tugas parlimen negara. England berkembang menjadi negara moden yang mengamalkan konsep liberalisme. Kemudian Revolusi Perancis pada tahun 1789, penubuhan kerajaan Amerika telah memberi kesan kepada Perancis. Pemahaman Perancis terhadap liberalisme menentang kerajaan autokratik Raja Louis dan bangsawan termasuk padri yang menikmati hak keistimewaan. Enlightenment Perancis menggalakkan dalam memperjuangkan hak semula jadi manusia. Pengisytiharan hak-hak manusia dan warga negara telah diluluskan oleh Parlimen Perancis. Seterusnya, revolusi penulisan pada abad ke-18, di mana falsafah liberalisme menjadi dominan hampir semua negara perindustrian di barat. Liberalisme diamalkan melalui pelbagai peringkat revolusi, sama ada dari segi politik, budaya, ekonomi atau sosial. Gambaran ini adalah penghukuman pancung ke atas Raja Louis, berlaku selepas penggulingan tahta baginda pada abad 17 dilakukan oleh para revolusioner republikanis. Maka muncullah unsur-unsur liberalisme seperti sekularisme, kebebasan mutlak, rasionalisme, demokrasi liberal, feminisme, hermeneutik, pluralisme. So saya akan terangkan sejarah perkembangan Islam liberalisme. Dunia Islam juga tidak terlepas daripada pengaruh pemikiran liberal ini. Pada peringkat permulaan, liberalisme ini hanya berlega dalam bidang pendidikan, tetapi kemudiannya idea tersebut disalahgunakan konsepnya oleh segelintir cendekiawan yang membawa kepada suatu aliran yang baharu. Akhirnya, lahirnya gerakan modernisme Islam hasil interaksi dunia Islam dengan tamadun barat. Modernisme Islam tersebut dipengaruhi oleh cara pemikiran barat yang berasaskan kepada rasionalisme, humanisme, sekularisme dan juga liberalisme. Antara ciri-ciri pemikiran Islam liberal menurut Khalif Muammar adalah: pertama, rasionalisme dan sekularisme. Kedua, penolakan terhadap syariah. Ketiga, pluralisme agama. Keempat, penolakan terhadap autoriti keagamaan.
Kelima, kebebasan mentafsirkan teks-teks agama Islam. Keenam, tiada dakwaan kebenaran. Ketujuh, mempromosikan nilai-nilai barat. Kelapan, pembebasan wanita. Dan juga yang terakhir, mendukung demokrasi liberal sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Tokoh-tokoh liberalisme. Yang pertama ialah John Locke. John Locke ialah seorang ahli falsafah Inggeris yang lahir pada tanggal 29 Ogos 1632 di England dan mati pada tanggal 28 Oktober 1704 di Highclere, Essex. Falsafah politiknya adalah berdasarkan idea persefahaman sosial antara rakyat dan keperluan toleransi, terutamanya dalam masalah agama. Selain itu, John Locke juga lebih dikenali dengan meluas sebagai bapa kepada liberalisme dan menyifatkan teori mindanya sering dikreditkan dengan mewujudkan konsep kontemporari identiti dan diri dengan pemikiran yang lain. Yang kedua ialah Jean-Jacques Rousseau. Beliau lahir pada tanggal 28 Jun 1712 di Geneva, Switzerland dan meninggal pada 2 Julai 1978 di Perancis. Rousseau adalah ahli falsafah moden yang paling kurang akademik dan paling berpengaruh dalam pelbagai cara. Pemikirannya menandakan berakhirnya pencerahan Eropah iaitu Age of Reason. Beliau mendorong pemikiran politik dan etika ke saluran baru. Pembaruan beliau merevolusikan cita rasa pertama dalam muzik dan kemudian dalam pelbagai seni yang lain. Beliau mengajar ibu bapa untuk mengambil minat baru terhadap anak-anak mereka untuk mendidik mereka secara berbeza. Dan yang ketiga ialah Voltaire atau nama samaran dari Francois Marie Arouet yang lahir pada 21 November 1694 dan meninggal dunia pada 30 Mei 1779 di Paris. Beliau ialah salah seorang penulis terbesar di Perancis. Voltaire ialah seorang penulis yang serba boleh dan profilik dan menghasilkan karya dalam hampir setiap bentuk sastera termasuk drama, puisi, novel, esei sejarah dan eksposisi saintifik. Melalui kapasiti kritikal, kecerdasan dan sindirannya, karya Voltaire bersungguh-sungguh menyebarkan cita-cita kemajuan orang ramai dari semua negara kekal responsif. So sekarang impak liberalisme terhadap tamadun manusia. Firstly adalah terhadap Islam. Ada 4 impak liberalisme terhadap Islam. Yang pertama adalah fahaman liberalisme menyebabkan kerosakan akidah kepada penganut agama Islam. Yang kedua, penolakan penggunaan syariah dalam sesuatu perkara. Yang ketiga, keruntuhan akidah Islam. Dan yang terakhir, impak liberalisme terhadap Islam adalah akan menyebabkan pluralisme agama. So, yang pertama tadi adalah fahaman liberalisme menyebabkan kerosakan akidah penganut agama Islam. Mereka tidak menolak agama sepenuhnya, tetapi hanya mengkaji semula agama, mentafsir semula Al-Quran, menilai semula syariat dan hukum-hukum fikah. Yang kedua adalah penolak penggunaan syariah dalam suatu perkara. Mereka berpendapat bahawa syariah iaitu perundangan Islam yang menggunakan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber prima bagi memberi keputusan kepada apa jua kesalahan atau pelakuan yang melanggar agama tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pada zaman kini. So, yang ketiga adalah keruntuhan agama Islam. Perkara ini akan mendatangkan kesesatan dan kekeliruan kepada penganut agama yang tidak mengamalkan liberalisme. Dan ini akan membawa kepada ini akan menyebabkan penganut agama Islam terpesong daripada ajaran sebenar Islam. Dan yang terakhir adalah menyebabkan pluralisme agama. Pluralisme agama bermaksud seseorang boleh mengamalkan lebih daripada satu agama iaitu campur agama. Ini akan membawa kepada kemudaratan kepada kesucian agama Islam. Terima kasih. Seterusnya, impak liberalisme terhadap masyarakat ialah lahirnya fahaman sekularisme, munculnya gerakan feminisme dan hilangnya nilai ekonomi di kalangan masyarakat akibat daripada fahaman liberalisme ini. Yang pertama, lahirnya fahaman sekularisme. Fahaman ini ialah fahaman yang memisahkan kehidupan dunia dengan urusan agama. Fahaman ini dia telah mengasingkan sistem pertubuhan negara daripada unsur-unsur atau hukum-hukum agama dalam setiap urusan pertubuhan negara, yang menyebabkan tiada sebarang hukum-hukum agama atau peraturan yang telah ditetapkan agama di dalam pengumbalan rang undang-undang negara. Terusnya, munculnya gerakan feminisme. Gerakan ini ialah gerakan yang memperjuangkan hak asasi persamaan jantina.
Gerakan ini biasanya membangkitkan beberapa isu dan hak yang membebani wanita seperti keadaan sosial, hak wanita dan sebagainya. Seterusnya, hilangnya nilai-nilai murni di kalangan masyarakat. Hilangnya sifat kasih sayang semua manusia yang menyebabkan keganasan mungkin bermasa dan wujudnya kecenderungan untuk tidak bertindak kejam dan ganas. Aktiviti yang tidak bermoral semakin bermaharajalela seperti membuli, sakit dada dan sebagainya. Hilang-hilangnya nilai murni, masyarakat berasa tidak aman dan berbahaya walaupun berada di negara sendiri. Sekian.